Okey, jadi baik. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan, akan explain jawapan untuk latihan dalam video yang lepas. Okey, so dalam video yang lepas saya ada bagi 6 latihan. So video ini adalah video yang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak dapatkan penamaan bagi soalan yang saya dah bagi. Okey, cumanya saya tak akan bagi untuk keseluruhan latihan nombor 1 sampai nombor 6. Cumanya saya akan pick soalan-soalan yang saya rasa awak memerlukan pemahaman yang lebih dekat situ. Okey, so yang pertama sekali, tak buang masa, kita terus pergi kepada soalan nombor 1. Okey, awak tahu dari segi penamaan, yang pertama awak kena cari bilangan ayah. Maaf awak kena cari ayah. Ayah ni apa? Ayah ni merupakan rantaian karbon yang terpanjang. So saya boleh ambil yang atas ini. Okey, so kalau saya ambil yang atas ini, awak tahu bahawa turutan dia akan jadi kat sini 1, ini adalah 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, so rantaian karbon yang terpanjang kita ada 5. Dan berdasarkan penamaan sistem IUPAC, awak tahu, okey, kalau ada 5 karbon, bermaksud penamaan kita akan jadi pentana dekat sini. Okey, so penamaan untuk ayah kita tahu dia akan jadi pentana. Okey, kita dah cari ayah. Selesai step yang pertama. Step yang kedua, awak kena cari anak. Awak kena cari anak. Okey, anak ni yang mana? Anak ni yang selain daripada ayah tersebut. Okey, so yang selain daripada ayah tersebut adalah yang inilah. Dan juga ini. Okey, so kalau awak nampak dekat sini, anak ada 2. Okey, awak nampak dekat sini anak ada 2. Tapi bagi setiap satu rangkaian tersebut, okey, ini satu rangkaian, ini satu rantaian. Ini satu rantaian, ini satu rantaian. Setiap satu rantaian tu cuma ada satu karbon sahaja yang terikat. Sebila ada satu karbon sahaja yang terikat, berdasarkan penamaan dia akan jadi metil. Okey. So ini kalau awak tak clear lagi, awak boleh tengok dalam video yang lepas ni, saya ada explain dengan lebih further. Okey, kenapa dapat metil, kenapa dapat etil dan sebagainya. Okey. So dekat sini awak dapat nama dia metil, dekat sini pun sama, awak dapat nama dia metil. Okey. So nama bagi setiap anak ni nama dia metil. Tapi bilangan anak ada berapa? Bilangan anak kat sini, ini yang pertama, ini yang kedua. Bermaksud bilangan anak ada berapa? Bilangan anak ada 2. Dan berdasarkan sistem IUPAC, kalau bilangan anak ada 2, nama dia akan jadi D. Nama dia akan jadi D. Okey, so sekarang ni kita selesai cari nama ayah, kita selesai cari nama anak, dan kita selesai cari bilangan anak. Step yang seterusnya, kita kena cari alamat anak. Alamat anak ni letak kat mana? Okey, so disebabkan dekat sini kita ada 2 anak, bermaksud kita akan ada 2 alamat. Okey, awak tengok anak yang pertama ni, alamat dia dekat karbon nombor berapa? Alamat dia dekat karbon nombor 2. So ini alamat kita yang pertama. Okey, ini karbon nombor 2 ni, anak nombor 2 ni berada pada karbon nombor berapa? Terletak pada karbon nombor 4. Bermaksud alamat kita adalah 2 dan juga 4. Okey, so kita dah selesai cari ke semua maklumat yang kita perlukan. Sekarang ni tiba masa untuk kita nak bagi penamaan kepada dia. Okey, dari segi penamaan pula, yang pertama kita kena letakkan alamat. Okey, so alamat kita ada 2, ada ini 2 dan juga 4. So berdasarkan sistem IUPAC, okey, dia kata untuk kita nak menulis penamaan nombor dengan nombor, kita boleh letak koma. So alamat yang pertama adalah 2. Ada alamat yang kedua adalah 4. So awak letak 2,4. Okey, itu yang pertama. Dah selesai bahagian alamat, awak letakkan apa pula selepas alamat? Awak letakkan bilangan anak. Okey, bilangan anak kat sini ada berapa? Ada 2. So bila 2, penamaan dia nama D. So dalam sistem IUPAC kata nombor dengan huruf kita kena letak ke sempang. Dan awak tuliskan D. Lepas dah tulis alamat, lepas dah tulis bilangan anak, tulis nama anak. Nama anak apa? Nama anak adalah metil. So awak tuliskan metil. And final sekali awak tulis nama ayah. Nama ayah apa? Pentana. So awak tulislah pentana dekat sini. Okey, sekejap. Okey, so awak tuliskan pentana dekat sini. So dapatlah nama awak, nama karbon ini, sebatian karbon ini sebagai 2,4 dimetil pentana. Ini untuk yang pertama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua pula. Okey, yang kedua ni kalau awak nampak dekat sini kan, dia ada double bond. Okey, double bond, the only double bond yang ada dalam sebatian karbon yang ada unsur karbon dan hidrogen sahaja adalah alkena. Okey, adalah alkena. Bermaksud struktur nombor 2 ni adalah isomer untuk alkena. Okey, so awak kena alert kat situ. So kita buat step yang sama. Step yang pertama kita kena cari ayah. Okey, ayah ni adalah rantaian karbon yang terpanjang. So nak mudah saya ambil yang atas ni. Okey,
So bila ambil yang atas ini, nak susun pula ataupun kita nak letakkan bilangan bagi setiap karbon tu pula, ada cara-cara dia. Okey, kalau awak nampak dekat atas ni kan, kita boleh letak bilangan karbon tu sesuka hati. Kita boleh letak sini satu ataupun kita boleh mula daripada kanan ni satu, tak kisah. Tapi bila masuk ke dalam alkena, bila awak masuk dalam bahagian double bond ni, awak tak boleh nak suka-suka sembarang. Awak letak kat sini satu, awak habis kat sini 5. Tak boleh macam tu. But instead dia akan ada susunan dia. Dia akan ada susunan dia sendiri. Susunan dia akan jadi macam ni tau. Okey. Whenever awak nampak ada carbon ataupun single bond dekat yang diikat oleh carbon tersebut, macam sini kan, kat sini double bond. Okey, bila awak nampak kat sini ada double bond, bermaksud bilangan kita, carbon kita kat sini mesti 1, kat sini 2 and sampai habis. So kat sini 3, kat sini 4. Okey. Bila awak nampak je ada double bond kat sini, carbon yang sini mesti mula daripada 1. Awak tak boleh kalau awak nampak double bond kat sini kan. Tapi awak mula kat sini 1. Tak boleh. Okey, sebab ini adalah sistem yang telah ditetapkan oleh IUPAC. Okey, so saya nak awak clear dekat situ. Okey, so dah selesai dah. Kita nak cari ayah. Kita dah cari ayah, nak tentukan nama dia pula. So berdasarkan sistem IUPAC, kalau ada 4 karbon, nama dia adalah butena, betul? Okey, nama asas dia kat sini sepatutnya adalah butena. Okey. Cumanya, bila kita ceritakan mengenai dengan double bond, okey, awak kena tengok. Double bond sekarang ini dia diapit oleh karbon nombor berapa? Diapit oleh karbon nombor 1 dan juga karbon nombor 2, betul? Okey, tapi kalau kita kira lah, daripada nombor 1 sampai nombor 4, berdasarkan apa yang kita dah buat ni, nombor 1 bermula daripada mana? Nombor 1 bermula yang paling kanan ni. Okey, so yang paling kanan, kita jumpa nombor 1 dahulu. So, sebenarnya dari segi penamaan, dia akan jadi macam ni tau. Kita akan letakkan boot 1 ena. Penamaan dia akan jadi boot 1 ena. Kenapa boot 1 ena, cikgu? 1 ni sebenarnya merujuk double bond tu dia ada dekat mana. Sebab tu saya cakap tadi, waktu awak nampak double bond kat sini, awak tak boleh nak sembarang main tulis je alamat dia. Main tulis je bilangan dia, ikut suka-suka hati awak. Okay, so awak kena tengok double bond tu ada dekat mana. And then carbon kat situ mesti kena bermula dengan nombor yang paling kecil. Kalau macam kat sini, kita akan mula daripada 1 and then 2 lah. So, the point is, double bond tu kena bermula dengan nombor yang paling kecil. Okay, kalau macam dekat sini yang paling besar 4 kan, so dia tak boleh ada dekat bahagian 4. Tak boleh. Okay, yang paling kecil 1 dan juga 2. Okay, and then awak tengok dekat sini. Kenapa buat 1 N? Sebab awak tengok di antara carbon yang dah diapit ini, okay, double bond yang dah diapit dengan 2 carbon ini, dari segi penamaan dia, ataupun kalau kita tengok berdasarkan mata kasar kita akan nampak yang mana dulu. Dari segi pengiraan, kita akan tengok yang mana dulu. Kita akan jumpa nombor 1 dulu, baru nombor 2. So, nombor 1 kat sini. So, that's why kita kena letakkan boot 1 ena. Okay, awak faham Saya harap awak clear dekat situ. Okay, cumanya kalau awak tak clear, jangan risau. Awak boleh bagi tahu je dekat bahagian ruangan komen kat bawah. So, selesai untuk cari ayah. Seterusnya, untuk kita nak cari anak pula. Nak cari anak ni dah termasuk ke bahagian yang sama saja. Okay, dia dah masuk bahagian yang sama saja, tak ada masalah. So, bilangan anak kat sini ada 1. So, bilangan anak ada 1, kita bagi nama bagi anak ni. Anak ni, karbon dia ada 1. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, masih jadi metil dia masih jadi metil. Yang berbeza untuk alkana dan alkena hanyalah nama ayah sahaja. Okey, yang lain semua masih sama. Okey, so nama anak ni metil. Anak dia ada berapa? Ada 1. So, bila ada 1 dalam sistem IUPAC kata, bila anaknya 1, tak ada penamaan khusus untuk anak tersebut. Okey, cuma namanya akan jadi metil sahaja. Tak ada D ke, tak ada tetra dan sebagainya. Okey, so kita dah cari kita dah cari ayah, kita dah cari nama anak, kita cari alamat dia pula. Okey, metil ni, karbon yang anak ni, dia terikat pada karbon nombor berapa? Dia terikat pada karbon nombor 3. So, nombor 3 tersebut adalah adalah alamat dia. Okey, sekarang ini kita dah dapat dah semua maklumat yang kita perlukan. So, kita dah boleh cari nama dia. Okey, so dari segi penamaan masih sama. Susunan dia akan bermula daripada alamat. Alamat kita dekat mana? Alamat kita dekat 3. Okey, nombor nak pergi kepada huruf, kita kena letakkan sempang. Okey, kita dah letakkan alamat, kita kena letakkan kita kena letakkan bilangan anak. So, bilangan anak kat sini 1, tak ada penamaan khusus, tak ada masalah. And then kena cari nama anak. Nama anak kita apa? Metil. So, awak tuliskan metil. And then selepas awak tulis nama anak, awak kena tulis nama ayah. Nama ayah kita apa? Boot 1 ena. So, awak tuliskanlah boot 1 ena. Boot 1 ena. Macam tu. So, tak ada masalah lah kat situ. So, inilah awak punya
penamaan untuk latihan nombor 2. Okey. So, yang seterusnya pula saya nak tunjukkan mengenai dengan terus kepada soalan latihan nombor 5. Okey. So, awak tengok perhatikan kat sini elok-elok. Nombor 5 ini dia ada unsur OH. Okey, dia ada unsur OH. Bila awak jumpa OH dalam formula structure, awak kena tahu bahawa OH ni adalah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Okey, dia adalah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Okey, so bila kita katakan OH ni adalah kumpulan berfungsi bagi alkohol, macam mana kita nak bagi penamaan kepada dia? Nak bagi penamaan bagi dia masih sama juga. Yang pertama kita kena cari ayah dia. Kita sama juga kena cari ayah dia, di mana ayah merupakan bilangan karbon yang terpanjang. So kita just buat je macam ni, macam biasa. Buat je kat atas ni, tak ada masalah. And then awak kena letakkan dia punya alamat. Sini 1, sini 2. Okey, ini 3, ini 4. Okey, tak ada masalah Okey, dan awak kena tahu bahawa kalau ada 4 karbon dekat sini, dia akan jadi but, betul? Tapi dalam alkohol, nama dia akan jadi butanol. Dalam alkohol, dia akan jadi tambah dengan penamaan dia akan jadi anol. So, but tambah anol, dia akan jadi butanol. Dia akan jadi butanol. Okey, awak faham clear dekat situ? Okey, ini nama asas dia tau. Ini nama asas dia, bukan nama betul lagi. Okey, sekarang ini bila kita nak katakan dengan penamaan bagi alkohol, dia tak akan kira mengenai dengan anak, dia tak akan kira mengenai dengan bilangan anak. Tak ada kat situ. Okey, cuma ni dia akan ambil kira dari segi apa nama ayah dan juga anak ini yang OH ni dia terletak pada karbon nombor berapa ya? Maksudnya alamat dia dekat mana? So, awak nampak dekat sini alamat dia pada 2. So, maklumat yang kita dapat yang ini alamat dia 2 dan juga penamaan butanol ni kita kena campurkan dia. Okey, bermaksud penamaan untuk butanol dia akan jadi macam ni. Okey, penamaan untuk butanol kita kena dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi butan 2. Okey, sekejap butan, kita akan dapat butan 2 ol dekat sini. Okey, ol ni apa? Ol ni bermaksud dia adalah alkohol. Butan ni apa? Butan ni bermaksud karbon kita, ayah kita ada 4. Okey, 2 ni apa pula? 2 ni bermaksud hydroxide ni dia berada pada ikatan karbon nombor 2. Itu maksudnya. Okey, so ini adalah structure ataupun penamaan untuk latihan nombor 5 ni, untuk butanol. Okey, so saya dah bagi jawapan untuk soalan nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 5. Okey, so saya terus bagi jawapan last Okey, saya terus bagi jawapan final untuk soalan yang selebihnya. Okey, so untuk soalan nombor berapa? Nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3 jawapan dia adalah 3 etil pentana. Okey, 3 etil pentana. Ini saya terus bagi jawapan akhir. So maksudnya soalan-soalan yang lebih ni tu awak boleh try buat sendiri. Okey, and then awak boleh semak dengan jawapan yang saya dah bagi ni. Okey, so soalan nombor 3 and then soalan nombor 4 jawapan dia adalah 2 metil pentana. Okey, 2 metil pentana. Ini untuk soalan nombor 4 dan soalan terakhir adalah soalan nombor 6. Okey, di mana soalan nombor 6 jawapan dia adalah 2 metil propena. Okey, 2 metil propena. Ataupun kita tak ada. Okey, jawapannya 2 metil propena. Okey, so ini jawapan untuk soalan nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 6. Okey, so awak boleh tengok dah dekat sini.